لا خرج النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Laula jamilu satri situ. Lam yakun amalan ahlan lil qabul. Allah. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Bal wala lil maudi. ومن أنت حتى توفق لسورة الطاعة. Artinya jikalau dia kata tiada elok dindingnya, laula jamil satri, kalaulah tidak kerana tutupan Allah Ta'ala elok kepada kita, nascaya dia kata sini tidak ada amalmu itu patut bagi diterima. Ya, tapi Tuhan tutup. Tutup, maka nampak ada dia cantik. Kalau dibuka habis. Ya. Kerana tiada baginya dalamnya hak melainkan dengan wasitah fadlinya dan nikmatnya. Kerana tiada bagimu dalamnya hak, mana tidak ada kemustahakan kita dalam ibadat. Kalau kita panggil bila kita tak layak nak terima, berapa deposit kita bayar dengan Tuhan kan? Ada apa? Ya, dibagi hidayat, ada apa kita mukabalah kita bayar ke, ada apa tak? Semua beri hidayat, petunjuk diberi pada kita, pertolongan, bantuan, riayah, semua adalah kurnia dia. Dia panggil fadlih, kurnia dan nikmat dia semata-mata. Lepas tu kita tak boleh nak rasakan ibadat tu daripada kita, bahkan semua kurnia daripada Allah Ta'ala. Tuhan tutup banyak kita punya kekurangan. Kalau dibuka dia tak layak lagi tadi. Kalau dibuka kekurangan kita, tak ada orang nak berkawan dengan kita kan? Ya, kita ni baik depan orang, kalau belakang orang macam-macam rupa dia kan? Itu maksudnya depan orang kami lebay gitu. Ya, belakang orang teruk pada serabai lagi. Maka apabila menghendaki Jalla wa'ala, apabila mendaki Allah SWT Jalla yang maha agung, wa'ala yang maha tinggi akan memuliakan atasmu, maka dijadikannya amal. Tuhan gerakkan kita, kalbi kita, hati kita dan jasad kita melakukan amal saleh yang berbagai bentuk. Kemudian diilhamkannya akan dikau taufik. Taufik mana khalqu quwwata ta'afil abdi. Itu mana taufik. Khalqu quwwatu ta'ah. Tuhan memberikan kekuatan taat. Kalau dia tak berikan, kita tak boleh jam kan. Hidayat tu maknanya petunjuk. Nak melaksanakan dia kena ada taufik. Tak ada taufik, ada hidayat, maka tak dapat petunjuk dia, tak boleh jalan. Lepas tu dalam doa Rasulullah minta dua lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilah warzuqna tinabah. Ialah tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran dan rezekikan kami dapat menjejaki mengikut dia. Ya, kerana ada orang yang tahu kebenaran tapi tak ikut, dia jam. Sebab apa? Dia selapis dia dapat, kita dapat dua. Wa arinal batilan batilah, dan tunjuk kami kebatilan sebagai kebatilan, warzuqna tinabah, dan rezeki kami dapat menolak kebatilan itu. Kerana ada di sana orang yang tahu benda ni tak boleh, benda ni dilarang, dia kedah je, tak dapat bantuan rohani, dia tak dapat bantuan Tuhan. Maka dia tahu tak elok tapi dia buat juga sebab tidak ada taufik. Lepas tu kita minta hidayah, taufik, inayah dan riayah dia, baru dia selamat.
dan diilhamkannya akan dikau taufik baginya, dan tempat daripadamu segala asbab jauh dan murka tadi. Jadi semua itu adalah hasil daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Dan dibukakan bagimu pintu sidqin, pintu sidik dan ikhlas di dalam amal. Seseorang tu amal dia sidik betul dengan Tuhan dan ikhlas siapa beri dia juga, maka ada demikian itu keadaan kabul. Itu menandakan apa? Keadaan amal dia diterima oleh Ta'ala. Sebab kita nak selamat mesti ada dua pintu terbuka. Satu dipanggil apa? Babul amal. Satu lagi babul qabul. Ya, apabila insan tadi dibukakan qalbi dia Ta'ala untuk beribadat, kemudian Tuhan buka lagi yang kedua, pintu penerimaan, dengan bahawa Allah SWT ilhamkan dan pimpin rohani dia pelihara daripada penyakit rosaknya amal. Ya, itu semua adalah kurnia daripada hadza min fadli rabbih. Itu kurnia dari Tuhan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, semua tu kurnia dia. Bi fadlihi, kurnia Ta'ala. Maka dengan demikian kamu seronok dengan memandang itu kurnia Tuhan. Muju Allah Ta'ala beri kita hidayah, muju Allah Ta'ala pimpin kita, muju dia bantu Tuhan. Ya, kalau kita terlupa tu kan dia nampak diri dia hebat, habis kan. Memandang kehebatan diri, memandang kesempurnaan diri, ketinggian diri, itu adalah hijab yang mendinding seorang daripada Allah SWT. Ya. Syahdan adalah hamba itu dicoba ia dengan nazarnya kepada dirinya. Mana salah satu daripada cubaan Allah SWT dalam kita beramal untuk diterima atau tidak, dia akan uji kita nazar memandang diri. Sebab itu barang siapa yang keluar dari pandangan diri dia, itu maksudnya dia keluar pada diri. Dia tidak memandang akan haul, daya dia, wal quwah, kekuatan dia dalam memandang amal, dalam mengerjakan apa. Bahkan dipandang ini semua haulillah wa quwwati. Itu semua bantuan dari Tuhan dan kekuasaan dan kekuatan daya upaya Allah yang memberi kita. Ketika itu baru dia selamat. Kalau dia tak pandang benda tu, maka dia pandang diri. Bila dia cuba tu, dia pandang diri dia, maka tenggelam dia. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia orang yang dekat, dia rasa orang yang bersih, habis dia akan jadi rosak di situ kan. Ya. Ini panggil hijab apa ni? Hijab nurani. Ada hijab zulmani, itu semua orang kenal, maksiat mungkar semua orang kenal. Tapi hijab ilmu, hijab amal, sini dia sangkut. Bila dia pandang diri dia, dia lupa kepada Allah Ta'ala, lalu dia membesarkan diri dia dalam amal, maka tersangkut dia. Dia banyak golongan-golongan orang yang beramal, kalau tak pasti dia tak betul-betul dia cermat, dia tak perasan dia telah terhijab dengan hijab nur dipanggil. Inna asyaddan nasi hijaban al-ulama, kemudian wal-ubad, kemudian wal-zuhad. Dan Iqazul Himam bagi Ibn Ajibah, dia kata sesungguhnya orang yang masih tebal banyak hijab dengan Tuhan ialah para ulama tidak tadi, ulama zahir. Apabila mana dia mandang ilmu dia tu, wah, hasil daripada pandai dia, bijak dia, handal dia, habis terbalik. Wal ubad, dan ahli ibadat, dia banyak ibadat, siang mana malam tak tidur zikir, tapi dia nampak dia tak nampak tu kurnia Tuhan, habis tersangkut kan. Ya, sebab detail benda ni. Wal zuhad, dan orang yang punya ahwal zuhud, hati dia pandang dia hebat, habis. Itu memandang ru'yatun nafs, dia panggil hijab besar. Syahdan adalah hamba itu dicoba dia dengan nazarnya kepada diri dia dan sukanya dengan amal. Dia suka dengan amal ke dia suka dengan Tuhan? Sikit lain kan. Sebab dia kata bi falyafrahu wa bi zikri falyatalamun. Dengan aku kau gembira, bukan dengan amal kau. Dengan aku memandang wujud Tuhan beri kita. Daripada sekira-kira nisbahnya kepadanya, dia memandang dia dan memandang haulnya dan kuwah dia. Selagi dia nampak haul dia, kuwah dia, maka dia mahjub, orang tu dihijab. Sebab tu dia akan keluarkan min sidnil wujud ila fadha'ish syuhud,
Tuhan datangkan warid dalam kalbi dia, Tuhan keluarkan min sijnil wujud, daripada penjara memandang kewujudan dia, ila fadha'ish syuhud, kepada padang luas musyahadah. Ya, selagi dia pandang diri dia, mana dia masjun. Apa masjun? Mana dia dihijab oleh Allah Ta'ala. Ya, maka dia datang warid, dia keluarkan. Kita tak nampak mana diri dia, dia nampak ialah dia saja. Haulillah wa quwwatillah. Baru dia panggil orang tu mempunyai tauhid yang kemas. Tauhid apa makna? Esa, tunggal. Yang dipandang siapa? Dia ialah. Kalau dipandang tu, pandang orang lain tu mana? Sudah syirik. Syirik dalam pandangan, bukan syirik etikadnya. Syirik bin nazar mungkin, dalam perasaan dan rasa, bukan etikad. Kalau syirik etikad, dia habis terus orang kafir kan. Syirik bagi etikad, dia batal akidah. Kalau syirik pandangan, dia membatalkan apa? Silkut tawajuh. Kejujuran tawajuh ke Tuhan terkendali. Dan bila sidik tawajuh tak ada, di mana dapat lazat ibadat? Dia dapat lazat ibadat. Kalau tak dapat, maka dia tak akan dapat rasa apa? Asyik dengan Tuhan. Dan bila asyik dengan Tuhan dia tak dapat, dia masih terhijab. Dia kalau asyik dengan Tuhan berlaku je, rafa'tul hijab, Tuhan buka hijab. Ya, maka dapat asyik dia dengan apa? Lazat dengan apa? Ishtighal. Itu susunan dia. Ingat susunan: ishtighal, lazat, kemudian asyik, baru rafa'tul hijab. 3-4 perkara. Dia tumpu betul-betul dengan Tuhan, ibadat, zikir dia kuat betul-betul sampai Tuhan cempakkan manis dalam ibadat. Yang kedua. Ketiga, dia dapat apa? Asyik, rindu yang kuat dengan Tuhan. Baru Tuhan buka. Bila Tuhan buka je kalbi dia menghadap, dia dapat muraqabah, musyahadah, masya-Allah. Habis itu tamam. Nikmat dia tak boleh dihinggakan. Punya kelazatan kalbi dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dia semayang, dia angkat takbir mi'raj turun. Dia angkat dia takbir Allahu akbar, rohani terus uruj ila Allah terus. Ya, belazat. Habis dia buka macam-macam lah. Ya. Tuhan buka akan makna makrifat yang makin tinggi, yang makin terang, yang makin lazat dia dengan Tuhan. Cari lazat dengan Tuhan. Jangan cari lazat dengan makhluk. Makhluk kita ambil sekadar keperluan dah. Jangan masuk dalam kalbi. Sebab kalbi urusan kita dengan dia. Ya, urusan kita dengan Tuhan. Kalau kita masukkan dunia dalam kalbi, itu habis. Racun dia. Mengambil dan merasa sedap dengan makhluk, itu racun. Perjalanan dia untuk sair, perjalanan ke hadrat Tuhan akan terganggu. Ya, Allah. Dan terkadang dibukakan hijabnya, maka dilihatnya dengan dia dan dituntutnya puji manusia baginya. Maka ini sekalian itu daripada syirik yang khafi, yang memberi cedera dalam ikhlas yang hakiki. Dan terkadang dibukanya hijab, maka dilihatnya dengan dia dengan pembukaan tadi dan dituntut puji. Habis tak? Sebab tu warid yang cerita dengan orang ni, segala pembukaan kan, pembuka rasa gitu rasa gini, dia kalau cerita dengan orang, hati dia sangkut dengan makhluk. Mula dengan suara dihandal, warid aku sedap, warid aku tinggi, warid aku macam bila. Ya, sebab kalau hati dia ada saja ingin dikenali, ingin kemasyhuran, maka batal dia punya perjalanan rohani. Rosak. Ya, dengan tutup habis tu, baru buka. Allah, nafsu pula suka yang ni lah. Bila dia suka puji orang, bermakna dalam kalbi dia makhluk. Bila kalbi kau makhluk, mana nak jalan ke Tuhan? Tak boleh. Yang berjalan kalbi, roh, sil, bukan jasadnya. Jasad kaki ni tak kuat, ayam lagi laju kan. Yang ada turun kau kejauhan, tidak kita jalan jantung pupnya itu. Dia kan perjalanan luar, perjalanan dalam, bukan jasad ni. Jasad ni nak baling dalam liang lahat dia sebut. Yang ni nak jalan dalam roh. Tu. Allah. Daripada syirik yang khafi, mana syirik yang tersembunyi. Khafi tersembunyi, asghar kecil, yang ni lagi halus ni, tersembunyi, yang mana memberi cedera dalam ikhlas. Ya, akan hak kita ta'ala, mana hak yang ikhlas yang hakiki. Ikhlas yang hakiki akan tercedera bila dia sangkut lagi dengan makhluk. Sebab ada kullu hakikatin la tamhu, ya, asarul ab wa rusumihi palaisat bihaqikatin. Ya, kullu hakikah, tiap-tiap hakikat yang tidak memadamkan asar makhluk, kesan makhluk dia tak padam, warusum, maka palaisat bihaqikatin, itu belum masuk.
dalam hakikat yang sebenarnya. Ya, bagi lenyap tuan-tuan baru itu bukaan. Allah karim. Itu cantik bersihnya adab sufi tinggi tadi. Dan ikhlas dengan syarat di dalam kabul, mana menerima segala amal seperti yang telah terdahulu sebutnya. Dan kata Syekh Abdullah Al-Qurashi, Allah. Dan kata Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, wali besar kan? Dia bila doa tu radhiyallahu anhu, mana wali besar. Apa dia kata? Apabila dituntut mereka itu dengan ikhlas, jawab dia apa? Maka fana'lah, lenyaplah segala amal mereka itu. Dan apabila fana'lah segala amal mereka itu, maka bertambah-tambah fakir mereka itu. Fakir mana? Gantungan kalbi untuk lagi kuat. Dan hajat mereka itu kepadanya, maka lepaslah mereka itu daripada tiap-tiap satu daripada mereka. Faham tak? Kata Syekh Abdullah Al-Qurashi, Allah, apabila dituntut, dia kata iza talabahum bil ikhlas, apabila menuntut akan mereka dengan ikhlas, jawab dia talashat a'maluhum. Nah saya apa? Talashat mana fana, lenyap amal. Mana orang nak masuk dalam makam ikhlas, mesti dia jangan nampak amal dia lagi. Kalau dia beramal dia nampak, lebih teruk cerita dengan orang, habislah juga dia. Ni banyak orang pergi haji kena kan ni. Dia pergi haji. Dia pergi haji, dia dengar kawan cerita Mekah, wah saya dulu masa ke Arafah habis. Saya dulu kan, saya habis pun. Dia pun cerita kat orang habis. Sebab apa? Dia belum ada talashi, padam. Faham dia? Dia padam dia dengan orang, boleh buka dengan Allah Ta'ala. Tu kan ada gitu. Selagi kalbi tak dipadam tak. Sebab tu dalam Sayyidina Ali mentafsirkan wala amalus salihat yarfa'u. Amal salih tu yarfa'uhu, Tuhan angkat akan dia. Dalil diangkat tidak ada dalam mulahazah qalbi dia. Itu tanda dia. Dalam hati dia pun tak ingat dia buat amal habis. Itu mana dia angkat. Kalau ada lagi mana tak angkat. Masih nampak teman tak terangkat. Dia tak terangkat mana mardud, amal tu ditolak. Wallahuazzalillah. Ya. Kemudian wa iza talashat a'maluhum, dan bila hapus pandangan daripada amal, maka zada faqruhum, makin bertambah fakir. Bila fakir dia betul, lagi banyak curahan madat pemberi pada dia. Ya. Kemudian dia kata wa faqatuhum, bila dia faqah, dia fakir dengan Tuhan, fatabarra'u min kulli syai', maka kalbi dia tak akan bergantung dengan satu lagi. Bulat dia dengan berlazat dengan Tuhan ni. Ya, itu maksud kalam tadi ni. Mana berlazat dengan Tuhan, apabila fakir dia makin terang. Sebab apa? Innamas sadaqat lil fuqara. Tu ayat fiqh kita baca kan. Sesungguhnya sadaqat mana zakawat. Zakat tu diberi pada orang yang tahqiq fakir. Dia fakir tiga perkara dalam fiqh kita. Pertama, fakir harta dia tak ada. Yang kedua, fakir usaha dia tak ada usaha, atau usaha tak cukup. Yang ketiga, fakir nafkah. Ya, dia makna fakir tak ada orang support dia. Yang sini banyak keliru kat sini. Harta nampak tak ada. Ya. Kerja nampak tak ada, dah tua, duduk seorang, tapi orang support dia tak pasal ada. Anak dia 10 orang dia. Seorang bagi berapa sebulan? 500. Kalau 10 orang berapa? 5,000. Tak habis makan dia. Kita pun tengok atuk ni selalu kesian ni, bagi zakat, tak sah zakat. Kalau dia tahu tu zakat dia ambil, haram pun dia ambil. Sebab dia tak tahqiq dalam fakir. Kalau dia tahqiq fakir, baru dia layak. Itu fakir zahir. Yang ni fakir batin. Fakir batin bila dipandang dia ghina Allah Ta'ala, kaya Tuhan, maka dia akan nampak fakir dia. Bila fakir lagi kuat, maka dia layak menerima apa? Madat ataupun futuhat, anwar. Ya, sebagaimana fakir zahir menerima bantuan, fakir rohani menerima nur penjempak dalam kalbi dia. Maka bila tahqiq fakir dengan Tuhan, lagi terang di pembukaan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, pusing dekat mana tuan? Suisi mana? Kasratu zikir, kena banyak zikir tu jelah. Sebab zikir kita sebut tu sama ada asma' dia atau awsab nama dia atau sifat dia, semua tu menunjuk kepada keagungan, kebesaran, kekayaan, kedahsyatan Allah. Bila kita tembak nur dimasuk tu terang tu, habis. Yang lain nampak diri tu, nampak fakir hina pun nampak. Sebab bila kita nampak yang besar, baru kita nampak kita kecil. Bila kita nampak orang kaya lagi, baru nampak kita fakir. Selagi kita tak nampak rinak kaya dia, begitu kita rasa kita hebat. Bila nampak dia, habis dan tenggelam.
Di situlah bahawa dia layak menerima kurniaan rohani yang tinggi daripada Allah Ta'ala. Atau kata Syekh Abdullah Al-Qurashi, apabila dituntut mereka dengan ikhlas, maka fana segala. Dia lenyap tu tanda apa? Ikhlas dia betul. Dia telah terhapusnya pandangan makhluk dalam kalbi. Itu dipanggil apa? Pati bagi ikhlas. Selagi tak terhapus lagi, itulah hati dia pusing kat orang, nak tunjuk kat orang, nak dibesarkan orang, nak diagung-agungkan orang, ya, dan sebagainya. Itu punca yang seni yang perlu dipahami, makna supaya kita selamat, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anta ila hilmihi iza ata'tahu akhwaj minka ila hilmihi iza asaitah. Ini pandangan Sufi banyak kita terbalik kita ni. Tak sejajar, tak selari jalan kita dengan. Tengok sini. Dia kata anta iza, ya, iza hilmihi, anta ila hilmihi iza ata'tahu akhwaju minka ila hilmihi iza asaitah. Engkau kepada sabarnya Tuhan apabila engkau taat akan dia terlebih sangat berkendak daripadamu. Kepada sabar mana kelembutan apabila engkau maksiat akan dia, ya, mana kita buat taat lagi kena harap, tu maksudnya, kepada kasih sayang Tuhan, ya. Bila kita buat taat, kita pula terbalik, bila buat taat rasa sedap, Sufi lagi buat taat lagi rasa takut, sebab takut kena reject. Tu sebab dia harapkan penerimaan. Kalau tak ada ni, pum, dia reject habis kan. Ini kita takut. Kerana bahawasanya taatmu itu berserta dengan nazarmu kepada dirimu. Nampak? Bila kita pandang nazar pada diri kita, habis tu jadi rosaan itu, dan membesarkan amalmu dan ujubmu, dan demikian itu mewajibkan kejahatan, mana kerosakan akan berlaku, dan menggugurkan manzilah kedudukanmu kepada Allah Ta'ala, kepadanya pada Ta'ala. Dan sekurang-kurang segala halmu itu menilik kepada segala kepada apa tu? Syakmu dan nalaimu, dan menuduh dirimu dalam segala amal. Itu sekurang-kurang kelakuan yang dinak kat kita ni, sentiasa kita memandang akan kita ni terlalu jauh dengan Tuhan, terlalu lalai dengan Tuhan, ya, tak berapa kuat keyakinan syak kita dengan Tuhan, ya, dan menuduh diri dalam amal. Kita buat amal tu, kita rasa amal kita ni betul ke tidak ni, macam tu, ya. Sebab kalau orang dia tak main lain Sufi, dan dia tak ada jalan pembersihan amal, dia buat amal kita sedap dah, oh aku buat dah, dia tak tahu amal tu bersih, tidak. Dia kena sentiasa mentohmah. Syekh Abdullah Al-Mubarak, Sultan Muhaddisin, raja dalam ilmu hadis, ya, dia merupakan ulama hadis besar, dan dia merupakan orang yang berjuang, berjihad berjalan Allah Ta'ala, Masya Allah, hebat, dan sahibul karamat. Dia ada karamat. Dia pernah ceraikan isteri dia ambil mut'ah daripada alam malakut, ya. Nak ceritakan apa? Dia sehebat dia tu, dia tuduh diri, dia kata, wahai diriku, engkau berceramah macam malaikat, perangai engkau macam munafik. Dia tuduh diri dia sendiri, itu maknanya sentiasa memandang kekurangan diri. Itu sifat mukmin yang sebenar, ya. Itu wabassarahum uyubah, Tuhan bukakan dia, sentiasa merasa dia jauh dengan Tuhan, ya. Wali rasa dosa dia banyak daripada pasir yang melata, dan macam mana kita tak tahu. Kalau kita terbalik pula, aku ada dosa, tu besar tu, lagi tahu. Dia tak perasan dia berdosa tu, lagi tahu. Wali-wali sentiasa memandang dia tersalah dengan Tuhan, tu cara dia. Allah. Syekh Abdullah Mubarak, dan bila sahabat-sahabat dia 15 orang muhaddisin datang ziarah, maka sebagai amal ahli hadis, duyuf yang datang kita kena raih 3 hari hak dia kan, kena jamu dia sebagainya. Dia nak sembelih ayam tak ada, kambing tak ada, yang ada kuda seekor, dia sembelih kuda. Bila sembelih kuda dia punya mem pun sound dah dia, ya. Orang rumah dia kata, abang dah tak ada. Tu seekor kuda di siang hari bawa berjihad, di malam hari menembak ilmu, dan sembelih dah tak ada. Dia kata, kau tahu tak, aku sembelih tak, aku niat beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Bila kau petikan, kau tak ada kebajikan dengan aku, baliklah rumah kau. Balik tu, dia cerai tu. Bila cerai sunat bagi mut'ah, bukan nikah mut'ah, tu sesat tu si'ah tu ada pakai. Sagu hati, di mana dia ambil? Dalam alam malakut. Dia pergi buka bilik dia kan, tak jadi ulu tangan dia ni, pum, sebungkal emas tu.
Wali lah mamak dia. Senang ni tuan-tuan ni. Oh dahsyat. Hari ni nak jumpa macam ni. Hebat-hebat wali besar tuan-tuan ni. Nak ceritakan apa tadi? Dia mentohmah diri dia. Kau bercakap macam malaikat, kau hebat dari perangai kau. Dia tohmah diri dia sendiri. Supaya apa? Sentiasa dia berwaspada. Itu maksudnya. Itu masuk dalam makna hadis Nabi itu. Iza aradallahu bi'amri khairan faqahu fid din wa zahadu fid din wa basalahu yubah. Bila Allah Ta'ala nak pilih hamba tu jadi baik, mana orang ni pilihan Tuhan. Pertama apa? Ya, itulah dia tafakuh, suka mencari ilmu dan menambahkan pendedahan tentang ilmu Allah Ta'ala. Ya, faqahu fid din. Yang kedua, zahadu fid din, ada sifat zuhud dalam kalbi dia. Dengan dunia dia tumpul. Yang ketiga kita bincang. Apa dia? Wa bassarahu uyubah. Tuhan bukakan kalbi, sentiasa dia memandang kekurangan dia. Walaupun pada hakikat dia dengan orang lain dia lebih hebat, tapi dia tak pandang. Dia pandang sentiasa tawaduk, merendahkan dia. Itu orang pilihan Allah Ta'ala. Mafhum mukhalafah dia, kalau dia sentiasa besarkan diri, orang dia tak masuk lain dan dipilih lagi. Ya wala ya zabillah. Habis. Dan maksiatmu itu berserta dengan iftikar dan ittirar. Dia buat maksiat, kemudian dia rasa fakir dengan Tuhan. Dia rasa berhajat dengan Tuhan, rasa hina diri dengan Tuhan. Yang disertakan dengan hina dan ikhtikar, hina lah. Dan demikian itu mewajibkan kemuliaan dan ketinggian. Kata pelik orang sufi yang pandang. Sufi menjaga kadang-kadang kita pelik tengok. Ya. Kadang kita maksiat boleh mendekat kau dengan Tuhan. Dia kata macam mana pula maksiat dengan Tuhan? Bukan dia maksiat, sebalik itu. Maksiatun awrasat zullan wan kisara khair minat ta'a awrasat istikbar. Maksiat, tapi lepas maksiat dia rasa hina dengan Tuhan, dia bertobat, dia rasa hina, itu lebih baik orang tu daripada orang buat taat kemudian membawa rasa takabur. Ya, dia dalam hati dia tak cerita orang, siapa boleh lawan aku lebih alim, aku lebih pandai, aku lebih hebat, aku lebih banyak amal, ya, aku lebih banyak maaf tu. Terbalik masuk longkang tu tuan. Tak boleh pakai tu. Itu semua benda apa? Qalbi. Yang dalam. Sebab dia ilmu tasawuf dia kata mengaji ni habis dah. Tapi tak mengaji tasawuf, ni pula orang mengaji tasawuf masuk longkang kata. Ilmu tasawuf macam Aisyah tu apa tu alim pekaan. Tu alim peka budak polis tu. Kau main lagi hentam. Ulama sufi wali besar hentam nak maut dia. Ya. Hentam wali sufi hentam ni. Faqad azantu bil harb. Ya, barang siapa maknanya menyakiti man aza waliyan, siapa yang menyakiti wali-waliku kekasih Allah Ta'ala, para awliya. Ya, mana Tuhan istihad perang nanti. Apa makna perang? Ya, Dr. Yusri Jabbar setengah daripada ulama Mesir Azhar, dia kata maksud perang di situ dia kena tindakan Allah Ta'ala, bahawa Tuhan tutup kunci jalan rohani dia habis. Dia takkan faham tasawuf. Lagi kuat dia hentam pun. Itu dah kena tu. Dah kena peluru Tuhan. Pum. Kalbi dia dibutakan Tuhan daripada perjalanan sufi. Langsung tak lagi rancak dia bedah. Itu dah kena tu. Itu maksud dia. Setengah daripada maksud Tuhan perang ni dia kena. Langsung tertutup jalan sufi dia. Oh baik. Man lam yataghalghal bihazil ulum mata musiran ala kabair wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak mendetili jalan rohani ni, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar padahal dia tak perasan. Dia tak cek dalam. Ya, dia paling penakut jumpa doktor, paling penakut pergi hospital. Sekali pergi cek aja, berangkai semua dia. Ya, dia cek semua dia dan jantung ada, pinggang ada, paru ada, darah tinggi, darah gila-gila tu naik tu. Ada penyakit dia balik dia salah. Ya, macam itulah bila dia jumpa je ulama sufi pam terperanjat. Ya. Saya ada kawan dulu masa ngaji pondok kan, dia nakal sikit. Kita bawa jumpa tuan guru dia. Kuliah hikam tuan guru Haji Abdul Rahman, anak murid bagi Syekh Syafi'i Mekah, hebat tuan, wali besar. Sampai anak murid mimpi dia wali besar, dia cerita, bukan, dia tak mengaku tuan. Itu bukan kata, mana-mana ada hamba ni apa ada dia kata. Itu sekadar nak memberi semangat mengaji je kata. Hamba ni orang jauh padahal dia wali tuan ni. Wali tak mengaku wali. Ni siap kata, siapa saya ada wali tu. Macam-macam itu tuan. Dia bawa ke Tok Guru budak balik semua termenung.
Dia kena cas satu kuliah dengan tubuh balik semua tu menung. Apa salah juga saja usik pasal. Teruk kita ni, dahsyat kita ni, jauh lagi. Abang kau tahu betul. Kau duduk dengan ulama sufi kau tahu kau jauh dengan Tuhan. Tapi kau duduk dengan ahli fiqh ulama zain kau rasa kau besar. Anak PhD ada Syekh, anak 3 PhD. Macam PhD penyakit asal dengki. Tu yang dia kena dengki ke orang, belaga orang, tunjuk pandai dia. Ulama sufi lagi tinggi, lagi dia rasa dia jahil, lagi dia rasa dia jauh dengan Tuhan. Kan tawaduk. Dia tawaduk Tuhan angkat. Man tawaduk arafahu Allah. Siapa tawaduk Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa besar dia Tuhan jatuh ni. Dan Ihya kata Tuhan akan jadi kita besar asghar minan naml. Lebih kecil daripada semua. Dia kata aku ahlul mahsyar. Penghuni mahsyar akan lacak ni golongan orang yang ada dalam qalbi sifat takabbur. Kita kalau besar jari tu pun dah kecil, dan kalau boleh kecil pada semua tak tahu kan. Dan ahli mahsyar tu bakal lacak dia. Penghinaan hebat di padang mahsyar orang yang ada dalam qalbi dia sedikit perasaan takabbur. Dia kata ana khairun min abi. Aku lebih baik daripada orang tu abi. Itu ucapan iblis sebenarnya. Ana khairun min. Aku lebih baik daripada dia. Kalau dia rasa dia lebih baik tapi tak banding orang, itu dipanggil ujub. Itu pun dia gegar sebenarnya. Zaman Rasulullah SAW diberi pimpin dalam perang Hunain, satu perangan yang agak luar biasa. Tentera Islam lebih ramai daripada tentera musuh. Biasa tentera Islam kurang, bila ramai dia orang datang dalam macam ujub datang. Ini sekali raun ni. Raun pertama bergegar kan. Rasulullah ijaz balik, barulah semua. Maknanya apa ada dalam tu? Iz'ajabatkum kasratukum. Ketika ada rasa ujub oleh kerana banyak tentera dia, itu Tuhan, kalau bahasa kita menyampah tengok. Tuhan kita tunduk suruh tawaduk, itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi maksiat berserta dengan iftikar. Lepas dia kerja maksiat tu rasa fakir dengan Tuhan, iktiraf, itu lebih baik daripada orang yang buat taat tapi dan sombong dalam kalbi dia. Dan kena inilah kata Abu Qasim An-Nasrabadi. Berkata Abu Qasim An-Nasrabadi, An-Nasrabazi, zal ni kita pedal. Nasrabazi zal dalam Arabnya ni. Itu sebelah mana dia ambil banyak, ambil tu. Boleh kata 90% dia ambil daripada apa? Hikam Ahmad Zarub. Apa kata Syekh Abu Qasim An-Nasrabazi? Dia kata al-ibadatu ila talabil af was-safhi an taksiriha aqrabu minha ila talabil a'wadi wal jara'i 'alaiha. Tadi kalam ni. Bermula segala ibadat, al-ibadat mana segala ibadat ila talabil af, kepada menuntut maaf daripada taksir ni, itu terlebih hampir. Mana kita buat ibadat, lepas ibadat kena banyak minta ampun. Kita biasa minta ampun buat dosa kan. Sufi dia buat minta ampun, ibadat dia tidak minta ampun. Tak payah kita buat ibadat, rasa dah hebat. Tak. Sufi boleh buat ibadat, diminta ampun dalam ibadat. Sebab apa? Takut ada taksir. Astaghfirullahalazim min taksiri fi ibadati adada anfas. Itu dalam apa? Silap dalam Nurul Nafis ada doa. Astaghfirullahalazim min taksiri, ialah aku minta ampun daripada kecuaian aku, taksir aku dalam ibadat adada anfas, sebilang-bilang nafas. Dia buat ibadat, lepas ibadat minta ampun. Tuhan baik. Sebab tu kita lepas sembahyang betul kita istighfar. Dia habis sembahyang pum kau lagi. Tadi istighfar. Sebab apa? Dia rasa ibadat dia clear. Tapi sufi lagi ibadat, lagi dia rasa ibadat tu macam tak sedar, macam tak. Sebab tu tanda mahabbah. Orang bila ada kasih, pemberian dia beri tu, dia sentiasa rasa macam tak sempurna. Tu dia. Padahal dia beri hadiah cukup detail cantik lah kan. Tapi oleh kerana orang tu kasih dia takut sangat kalau kekasih dia tak setuju ataupun terasa tak elok dengan pemberian ni. Begitulah awliya. Di ibadat cukup takut kalau Tuhan reject kau, cukup dia takut. Maknanya dia buat ibadat lagi rasa takut. Balik syariat yang tak jalan sufi, dia buat ibadat, dia rasa lega, aku dah banyak ibadat, ambil. Itu mana jauh beza antara ahli batin dengan ahli zahir. Jadi kata tadi apa? Bermula segala ibadat kepada menuntut maaf
Kita buat ibadat lepas tu minta ampun dengan Tuhan dan taksir, itu terlebih hampir daripada ibadat kepada menuntut balas. Mana orang yang dekat dengan Ta'ala, orang yang buat ibadat kemudian cepat diminta ampun kalau ada kekurangan. Ya, diberi hadiah ke orang, kita minta maaf ya kalau hadiah ni kurang baik, pada hadiah dia itu paling baik daripada orang lain. Bukan, tapi pandang itu berbanding dengan orang yang sebalik ini tadi. Itulah yang maknanya menuntut akan balas. Ya, dia buat dia amal, dia nampak ni kelebihan apa dia dapat, ni kelebihan apa dia dapat. Bermakna dia bukan cari pendekatan dengan Tuhan. Ada habuan nafsu, dia mulai ibadat sikit benda tu lagi. Dia buat ibadat nampak nak dapat ni, dapat ni, dapat ni. Itu budak-budak dia panggil tufuliah. Ya, dia panggil tufuliah, kebudak-budakan dalam ibadat. Bila dia buat ibadat dia nampak syurga, nampak apa semua. Ahlillah dah. Dia buat ibadat dia takut ibadat akan betul dapat Tuhan reta tak ni. Tuhan maknanya seronok, Tuhan suka tak dengan ibadat ini, ada tak menarik reda Tuhan, kasih sayang Tuhan dengan ibadat yang aku buat ni, takut tak sempurna. Itu tanda orang yang ahlillah berjalan, orang yang baik itu. Dan apabila telah engkau sungguh-sungguh nazar memerhatikan, maka engkau ketahui bahawasanya engkau dalam taat atas khatir, ya, atas sentiasa dalam kebimbangan. Manakala engkau nazar kepadanya, bila engkau nazar pada amal, engkau nampak amal tu, nampak kita buat, tu ada khatar. Bila nak nampak, bila buat amal kita nampak semua kurnia dia, boleh selamat. Semua kita buat ni bukan ada apa, semua kurnia Allah Ta'ala, boleh selamat. Kalau pandang kita je habis. Manakala engkau nazar kepadanya dan iktimad engkau dalam sejahtera atasnya. Dia buat amal tu, wah dia seronok, rasa macam dah lengkap amal ni. Bahawa lihat dia buat hebat tu dia rasa masih tak lengkap. Itu menandakan beza jauh antara ahli syariah dengan ahli hakikah. Maka gugurlah engkau daripada tilik Tuhanmu. Kalau tak sejahtera, tak antikkan, gugur dalam pendidikan Tuhan. Yang tu dia takut. Dan demikian itu terlebih besar dosamu, terlebih silap besar. Mana ru'yatul amal, memandang diri dan mana amal. Dan satu lagi kata si Abu Yazid radhiyallahu an, Raisul Muhaqqiqin, dia kata bermula taubat orang maksiat 1 taubat dan taubat orang taat 1000 taubat. Takkan pelik Sufi kata. Kau itu betul buat taat pula, ya, minta ampun. Orang buat maksiat minta ampun, ya, orang maksiat minta ampun satu sebab satu dosa. Orang dalam buat taat sekarang 1000 kali minta ampun. Sebab apa? Dia pandang diri dia pandang riak, ujub semua banyak masuk dalam, lagi banyak. Itu pandangan Sufi. Sebab dia pakar dalam ni. Sebab kena rojak min ahli, orang yang pakar dalam bidang rohani siapa? Ialah arifin billah, para arif billah. Sebab dia mengalami pengalaman-pengalaman tu, ahwal dalam berjalan tu semua dia nampak, terasa gini pengalaman dia banyak. Sebab dia bukan cakap kosong, bukan temberang. Ulama Sufi kalau ulama temberang ulama yang ada zauq dengan Tuhan. Dia pakar dalam perjalanan dalaman dia. Dan kata setengah mari kita bermula taubat itu kejadian taubat. Taubat kena jadi taubat balik, tu maksud dia. Kerana taufik dan nur yang dihantarkan Allah Ta'ala akan di dalam kalbi, dalam hati itu, dan dengan dia diperoleh segala darajat. Sebab tu bila dia nampak benda ni, dia tahulah di mana tempat silap dia. Apa punca silap dia? Satu, suis dia ru'yatul nafs, memandang diri. Pandang diri, pak tu pada kena pukul, buang bau dia. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Itulah maksudnya. Ya, keluar daripada la haula wala quwata. Itu dia punya Swiss. Nihaya ilmu tasawuf dia pergi ke situ pun. Kata ulama-ulama Sufi dia pergi ke situ. Penghapusan pemandangan diri. Kita syukur kita dengan dia, bau dia cantik itu. Habis ya. Kemudian maka permulaan taufik itu ilmu dan amal. Pertengahan dia menyucikan diri daripada cemar, ya, segala gharat. Mana kita buat ibadat ada tujuan-tujuan untuk nafsu kita, atau semua buang. Itu permulaan, ya, dan elat penyakit-penyakit kalbi. Dan kesudahan dia apa? Dikurnia engkau akan asrarul wujud, rahsia kewujudan sebenarnya apa? Dia, ya, sehingga dia tak rasa melainkan kewujudan dia dengan Tuhan dan kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Maka akan datang dia akan sambung fa'idatun, ketahui ini bahawasanya Ismullah As-Sattar dan isimnya Ghaffar. Kedua ni itu satu makna, kerana bahawasanya Ghaffar itu mengampun, maha pengampun, Sattar maha penutup. Maka dia nak masuk bawah As-Satru ala kismain, sitrun alal maksiat wa sinna fiha.
tutup daripada maksiat tu atau tutup dalam ni. Ini akan dibincangkan dua satar, ya, dua penutup, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.